wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini kita menyambung semula mengajar kitab Ayatul Ahkam, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Kita berpindah ke surat 114, yaitu hukum yang terkandung dalam ayat. Jadi ayat yang mana kita seulang sedikit ayat tersebut, yaitu surah Al-Baqarah ayat 106 hingga 108. Saya baca sikit ayat itu ya, supaya boleh masuk tajuk. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Yang maksud apa saja ayat keterangan yang kami masukkan atau yang kami batalkan atau yang kami tinggalkan, itu tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan tiadalah bagi kamu selain Allah siapapun yang boleh melindungi dan yang boleh memberikan pertolongan. Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka semuanya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi kita baca, bicarakan, yaitu mansukh, nasakh dan mansukh di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita belajar dulu, mansukh yang dihapuskan, nasakh yang menghapuskan. Okey ya. Jadi kita lihat muka surat 114, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Ayat kita baca tadi. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut yang dapat kami simpulkan adalah seperti berikut. Apa dia? Yang pertama, mungkinkah nasakh ayat berlaku? Mungkinkah nasakh ayat berlaku? Sudah baik. Apa maksudnya? Mungkinkah ayat Quran itu yang kita selalu belajar, yaitu hukum yang dimaksud, hukum yang maksudnya hukum-hukum yang telah lalu dimasukkan. Tapi mungkinkah ayat Quran dimasukkan? Okey, sekali lagi minum air. Selalu kita belajar iaitu memasukkan hukum-hukum yang terdapat dalam Quran. Sekarang ni bukan bicara masuk hukum. Adakah ayat Quran itu ada yang dimasukkan? Ayat yang diturun kepada Nabi Muhammad, adakah ayat Quran itu ada yang dibuang? Yang ini bicaranya. Okey.
Imam Fakhr Razi mengatakan bahawa nasakh boleh berlaku sama ada dipandang dari segi akal maupun nas. Berbeza dengan orang-orang Yahudi yang di antara mereka ada mengingkari secara akli dan ada yang membenarkan secara akli pula, tapi menentang secara nas. Dulu di antara ulama ada mengingkari kewujudan nasakh di dalam Al-Quran. Baik, jumhur ulama membenarkan kewujudan nasakh dan telah berlaku kerana sungguhnya dalil-dalil telah menunjukkan benarnya kalimat Nabi SAW dan kenabian baginda tidak sah tanpa keterangan yang menasahkan syariat umat terdahulu. Dengan demikian maka wajib dipastikan bahawa nasakh itu adalah ada. Okey, saya bercontoh. Sekarang mungkinkah nasakh ayat Arab? Ada tak ayat Quran yang dinasahkan, dibuang? Ataupun seorang yang tak faham? Ada tak? Siapa nak jawab? Balik ni, balik sana, balik sini. Tak ada? Ada. Ayat rejam. Ayat rejam. Ayat itu maksudnya yang terima daripada Nabi itu tak dimasukkan hukum sahaja. Itu sebabnya hukum nasakh, hukum ada, nasakh ayat ada. Ada sekarang ni dia mulanya turun pada Nabi. Ayat tu ayat Quran, tapi hukumnya ayat itu dinasahkan, cuma hukumnya kekal. Jadi sekarang ni persoalan pengarah kitab, adakah ayat-ayat Quran yang dinasahkan? Jawapannya ada. Contohnya ayat tu rejam. Ayat rejam dia tak ada dalam Quran, tapi hukumnya masih kekal. Kalau tuan nak baca ayat rejam dalam Quran, memang tak jumpa, sebab sudah dinasahkan ayat. Tapi hukum rejam masih kekal. Itu sebab kita bimbang akan berlakunya umat akhir zaman. Mereka mengatakan ujung hukum rejam tak ada dalam Quran, sebab ayatnya sudah dinasahkan. Jadi sekarang pengarah kitab nak bawa penarikan pemikiran ilmiahnya, iaitu adakah ayat Quran itu ada yang nasah? Jawapannya baik. Okey, tapi saya jawab awal, nanti mengenai kita kejap. Nasah juga berlaku pada syariat terdahulu. Di antara syariat Yahudi misalnya, di dalam Taurat disebut bahawa Adam AS memerintahkan perkahwinan anak perempuannya dengan anak-anak lelakinya. Tetapi sekarang perkahwinan seperti itu telah diharamkan. Pada zaman Nabi Adam dulu boleh kahwin adik-beradik, lewat. Tetapi setelah mana perkara itu disebut di dalam kitab Taurat, maka perkahwinan adik-beradik itu sudah diharamkan, termasuk hukum itu sudah masuk. Baik. Al-Jassas berkata, ini ulama besar, sebagian ulama belakangan yang bukan ahli fiqh mengatakan bahawa di dalam syariat Nabi SAW tidak terdapat nasakh, dan bahawa semua perkataan nasakh yang disebut di dalam syariat itu dimasukkan sebagai nasakh dalam syariat para Nabi terdahulu, seperti ketentuan beribadah pada hari Sabtu, solat menghadap ke timur dan barat. Mereka berkata Nabi kita adalah Nabi terakhir yang dan syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Baik, ada ulama kata nasakh ni dia berlaku pada syariat Nabi dulu, tapi syariat Nabi Muhammad tidak berlaku nasakh. Baik, nanti kita bincang dulu. Ucapan ini sungguh jauh daripada hidayah dan tidak memiliki tauladan sejarah. Bahkan semua ulama-ulama dan ulama menolak sama ada salah maupun khalaf, memahami bahawa di antara syariat Allah itu ada yang dinasahkan, dan perkara tersebut sampai kepada kita melalui kabar mutawatir
yang tidak mengandung keraguan, bahkan tidak mungkin untuk ditakwil. Pandangan mereka tentang ayat-ayat yang nasakh dan yang menasahkan satu hukum yang telah keluar dari pandangan ulama, itu tidak lain adalah kerana sedikit ilmu mereka tentang riwayat yang kutip oleh para pencatat tentang itu, serta penggunaan pendapat tanpa mengetahui apa yang dikatakan oleh ulama salafus salih dan apa yang dikutip oleh para ulama. Okey, cuba kita tengok pendapat Abu Muslim. Abu Muslim memberikan alasan bahawa Allah Ta'ala mensifati kitab yang mulia ini dengan mengatakan la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang maksudnya yang tidak boleh didatangi sebarang kepalsuan dari mana arah dan seginya. Okey, saya baca dulu, itu saya boleh terang kemudian. Maka jika nasakh itu benar-benar berlaku, berarti Al-Quran mengandung kebatilan. Mentakwil ke ayat ma nasakh min ayatin, apa saja ayat keterangan yang kami masukkan atau batalkan. Beliau mengatakan bahawa maksudnya ialah menasahkan syariat-syariat yang ada dalam kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, atau yang dimasukkan yang nasakh di sini dan memindahkan dari Lauh Mahfuz ke semua kitab-kitab tersebut. Panjang, nanti saya ringkas sedikit. Adapun jawapan ialah bahawa firman Allah Ta'ala yatil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, yang tidak boleh didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Terpuji, iaitu bahawa dalam kitab Al-Quran tidak berlaku perubahan dan pergantian dan tidak pula bertentangan dan persisian, sebagaimana Allah Ta'ala wa qawlau kana min indillah min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu datang yang bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapat persisian yang banyak di dalamnya. Maka takwil ayat yang manasakh min ayat, iaitu bahawa takwil lemah yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah serta bertentangan dengan kenyataan. Selain itu telah banyak hukum-hukum syarat yang dinasakh dengan perbuatan seperti kiblat dan indah wanita yang tinggal mati suaminya dan sebagainya, yang insya Allah akan kami jelaskan lebih dalam. Pendapat jumhur ulama, ada pendapat jumhur berkenaan adanya nasakh masuk ialah dari berikut, iaitu firman Allah Ta'ala ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha. Apa saja yang keterangan yang kami mansuhkan, batalkan atau yang kami tinggalkan, kami datangkan ganti lebih baik daripadanya. Ayat ini jelas menunjukkan adanya nasakh. Begitu juga firman Allah Ta'ala wa iza badalna ayatan makana ayat wallahu a'lamu bima yundiru qalu innama anta muftar. Dan apabila kami tukarkan satu ayat Quran untuk menggantikan ayat yang lain yang dimasukkan, dan Allah memang menggantikan akan apa yang dia turunkan, berkata mereka yang kafir semuanya engkau wahai Muhammad adalah seorang pendusta. Jumhur berkata semua ayat ini jelas-jelas menunjukkan ada pergantian ayat dan hukum-hukum. Pergantian itu meliputi penghapusan dan penetapan, dan yang dihapus itu kadang-kadang bacaan dan kadang-kadang hukumnya, dengan demikian penghapusan dan nasakh itu ada. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh, yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebab yang menjadikan orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadap selama ini? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, semua kami sering melihat kamu menongkak ke langit, maka semua kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, maka palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram. Panjang pembahasannya. Dahulu kaum muslimin solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian keturunan itu dinasakh dan mereka diperintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Sungguhnya Allah menetapkan kepada wanita yang meninggal mati suaminya agar beredah selama setahun penuh, dan firman-Nya waladhi tawaffawna minkum yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-qaul ghairi ikhraj. Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri mereka, iaitu dimakan sawati, makan pakaian, tempat tinggal sehingga setahun lamanya. Ayat ini kemudian nasakh dengan ketentuan masa iddahnya 4 bulan 10 hari
Sebagai firman Allah Ta'ala, "Walladzina tawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhur wa ashra." Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggal isteri, hendaklah mereka itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Pada awalnya Allah menetapkan agar seorang daripada kaum muslim melawan 10 orang daripada musuh melalui permannya. Iyakum minkum isruna sabiruna yang ribu mi'atain. Dan jika di antara kamu 20 yang sabar, dan mereka boleh menewaskan 200 orang dari pihak orang kafir. Kemudian macam-macam ayat. Sekarang ni kita bincang panjang lebar. Persoalan sekarang ni, adakah berlaku nasakh dalam ayat? Adakah berlaku nasakh dalam ayat? Bermaksud ayat-ayat Quran sama ada menceritakan bab hukum, sama ada menceritakan bab syariat yang telah lalu. Adakah dalam Quran itu ujungnya nasakh? Ini berbincangan. Jadi di sini menjadi khilaf di kalangan ulama terbagi kepada dua. Terbagi kepada dua. Maka di sini ada ulama mengatakan tak wujudnya nasakh dalam Quran. Tak wujudnya nasakh. Nasakh ayat itu tidak ada. Nasakh hukum itu ada. Hukum yang telah lalu, syariat yang dulu dimansuhkan di dalam Quran. Tapi hukum dalam Quran dimansuhkan Quran tidak ada. Boleh faham tak? Okey. Tak apa. Saya kalau tak faham sekurang banyakkan. Dia faham betul-betul. Persoalannya sekarang ini, adakah wujudnya nasakh di dalam Quran? Nasakh ayat dalam Quran bermaksud ayat Quran bila turun daripada Nabi, lepas tu ayat tu dinasakh. Maksudnya dibuang daripada Quran, tak patut dalam Quran. Itu pertama. Yang kedua, ada tak hukum syariat dari Muhammad yang sempurna ni yang dijalankan oleh Nabi, tiba-tiba ayat tu, hukum itu dia dimasukkan ganti yang lain. Di sini terdapat dua pandangan ahli ulama. Kata setengah pendapat pertamanya Al-Jassas. Al-Jassasa, dia kata tak mungkin berlakunya nasakh dalam ayat. Dan tak mungkin berlakunya nasakh di Quran ni dalam Quran. Yang berlakunya nasakh iaitu hukum syariat dulu lebih. Yang kami belajar, yang kami tahu, yang nasakh ni yang berlaku ialah syariat hak dulu dinasahkan oleh Al-Quran. Itu ada. Tapi Quran tu sini menasahkan Quran tak ada. Boleh faham itu poin? Pun tunduk juga jawapannya. Kata Al-Jassasa, dia kata tak mungkin. Sebab dia kata berdasarkan kepada satu ayat Al-Quran kata, la ya'tihi batilu min baini yadayhi min wala min khalfi tanzilu min hakimin amin. Dia kata yang tidak boleh didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah, dari ada seginya. Ia turun dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Tinggi. Bermaksud Quran dah turun. Bila Quran dah turun, tiba-tiba ada ayat Allah memasukkan ayat itu. Jadi contoh dalam Quran tu dibatil lah. Itu sebab dia nasakkan. Understand? Mengandung tak puas hati yang terkebiar saja. Ni. Sebab tuan-tuan, sekarang kita kena faham tu. Dia orientalis ni, dia akan menular begitu. Mereka mengatakan ayat jasah ni dah cuci ke Quran. Maksudnya bila hukum dalam Quran dah ada, ayat Quran dah diturunkan, tak mungkin ayat akan memasukkan ayat. Tak mungkin. Yang berlaku memasukkan ialah syariat dahulu yang Nabi terdahulu
dimasukkan oleh Quran itu berlaku. Tapi ayat Quran diturun pada Nabi, ayat itu dinafikan, tak boleh berlaku. Sebab Allah Ta'ala mengatakan, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak boleh dibiarkan sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya. Ia diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha berpuji. Ada kata bila ayat Quran ni turun, tiba-tiba ada ayat lain pun memasukkan ayat. Jadi Al-Quran ada juga batilan ya? Ada juga batilan. Tidak apa gunanya ayat Quran itu dimasukkan. Kalau gitu Quran ada yang batil. Maksudnya ada yang Allah Ta'ala tak kenal buat. Itu pendapat mereka. Tapi dia tidak menolak wujudnya masuk, tapi masuk tu berlaku syariat tu dulu dia masukkan oleh dari syariat yang sempurna. Baik, itu satu pendapat. Maka kaum muslimin dan muslimat dan para ulama jumhur kata boleh berlaku, boleh berlaku. Sebab ayat mengatakan manasakh min ayatin aw na'ti biha aw nunsiha na'ti biha bil khairin minha. Sebab dia apa saja ayat keterangan yang kami masukkan atau yang kami tinggalkan, kami datangkan gantinya lebih baik daripadanya. Sebab jumhur ulama kata mungkin di dalam ayat Quran ada dimasukkan ayat, ada dimasukkan hukum. Tujuannya apa? Untuk lebih baik ataupun seumpama dengan baik. Atau seumpama dengan, bukanlah kata Quran itu ada yang batil. Okey. Sebab begini kaum muslimin. Okey. Kadang-kadang benda itu datang bukanlah Quran itu batil dia nak uji dia. Nak uji orang yang beriman. Setakat mana dia benar-benar berpegang dengan firman Allah. Saya ayat kerja hukum kerja. Sayyidina Umar kata, saya bimbang akan sampai satu zaman mereka mengatakan hukum rejam tidak ada dalam Quran. Sebab di dalam Quran ayatnya sudah dimasuk. Itu satu dalil. Tapi hukumnya kan dikekalkan di dalam hadis. Tapi tujuan dimasukkan Quran itu bukan tujuan ada batil ayat Quran itu untuk menguji keimanan kita. Jangan faham satu topik. Kalau faham satu topik nyanyi. Bukan faham satu topik. Jangan faham tujuannya. Tujuannya bukan tujuan terbatil. Nak uji keimanan kita setakat mana tentang firman Allah Ta'ala. Maka terdasar itulah Umar kata akan sampai memang tu masa orang kata hukum rejam itu maka dikerbu dusta. Baik. Okey. Ayat kiblat ada tak menunjukkan bahawa kaum muslim muslimat kalian setelah mana syariat Nabi Muhammad semua patuh balik ke Kaabah? Ada tak? Ada tak? Saudara, di zaman Nabi Muhammad SAW, bila Rasulullah dilantik jadi Rasul, adakah terus kiblat bertukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah? Seolah diulang. Macam mana nak masuk parlimen ni? Okey, bila Nabi SAW dilantik jadi Rasul, ada dulunya orang berkiblat ke Baitul Maqdis. Masih kiblat bila Rasulullah jadi Rasul langsung terus bertukar kiblat lah. Itu poin yang bermaksud adalah
Islam mengiktiraf kiblat dulu, dan Islam pun beramal dengan kiblat dulu. Understand? Bermaksud Islam mengiktiraf kiblat yang telah lalu, dan Islam pun beramal dengan kiblat yang telah lalu. Bermaksud itu juga daripada syariat Nabi Muhammad. Ya. Selagi mana tidak diturunkan ayat menyuruh berkiblat ke Kaabah, boleh tak orang berkiblat ke Kaabah? Tak boleh. Ini poinnya dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, okey, masa bila lah bertumpuk ke Kaabah? Masa bila? Sudah. Waktu yang pada saya bukan tanya di mana, masa bila? Setelah 16 bulan. Dalam riwayat setelah mana? 17 bulan. Bermaksud kalau 16 bulan ni berapa lama dah? 1 tahun 1 tahun 4 bulan. Bermaksud 1 tahun 4 bulan kena jadi syariat Nabi Muhammad dah. Kiblat ke Baitul Maqdis. Baik. Kalau orang mengatakan tidak pernah berlaku nasakh dalam Quran, sudah tentu dah hukum telah lalu bila lantik Nabi Muhammad buat apa langsung. Tapi tidak Nabi Muhammad masih lagi berkiblat setahun 6 bulan, 4 bulan. Lepas tu bila Nabi SAW boleh takut, boleh tahu lebih balik. Setelah kamu Nabi bercerita nak patah balik ke belat ke Kaabah, barulah Allah Ta'ala menasahkan hukum yang boleh Nabi amal. Adakah itu menunjukkan batil? Adakah Nabi Muhammad beramal ketika menghadap ke Baitul Maqdis itu batil? Tidak. Adakah Quran kata batil? Tidak. Tapi dia berpaling itu sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Yang pertama memperkenankan, memuliakan Nabi-Nya. Yang kedua adalah menguji iman orang ketika mana kebenaran itu. Jadi bukanlah ada batil. Memang tu. Jadi ajasasah ni dia ambil tu, dia memahami satu kalimah. Betul. Oh, kalau begitu Quran dia masukkan, masuk itu batil? Tidak. Tujuan Allah Ta'ala batil itu ialah bahawa nak ganti lebih baik sesuai dengan wadahan itu. Dan kedua, uji iman seseorang. Boleh betul. Tapi kalau dia faham satu, kalau itu sejak Quran itu kau Quran itu batil, itu fahaman yang berpandang kepada sebelah saja. Dia tak pandang terlalu menurut. Baik. Habis ya? Itu masuk. Contoh. Kita ambil dalam keterangan. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka boleh menewaskan 200 orang dari pihak musuh yang kafir. Okay. Ayat ini hukum ayat ini dimasukkan. Ada yang menunjukkan hukum itu dimasukkan. Nak kata benda itu batil? Tidak. Tapi Allah Ta'ala meringankan. Tujuan untuk meringankan. Tapi minta maaf ya, itu sebab dalam pengajian kita tak boleh faham agama kita dengan satu orang, satu paham, satu agama. Tidak boleh. Kita kena faham agama ni dengan cara meluas. Jadi kalau ikut al-jasah, dia kata tidak ada nasab, kalau tidak jadi batil. Dulunya semua pergi berperang juga 20 lawan ada, tapi Allah Ta'ala meringankan orang Islam. Kenapa? Kerana sudah lama, kerana sudah bersenjata. Maka al-an kami ringankan kamu, iaitu bahawa sesungguhnya, iaitu kalau ada 100 orang yang sabar boleh mengalahkan 200.
200. Dulu 20 lawan 200 je kan. Sekarang je. Tapi jangan faham batil. Itu Allah Ta'ala kata al-an khaffafallah. Sekarang Allah Ta'ala nak meringankan orang. Jadi itu sebab yang saya katakan, tengok Quran ni jangan pandang sesuatu arah. Jangan pandang seluruh nama. Macam orang lah, kalau baca Quran jangan baca separuh, baca balik. Kalau baca pun separuh, dia akan menjadi satu benda yang salah. Tahu? Balik. Contohnya, Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang dulu. Baca saya dulu. Jadi sebab apa berlakunya Al-Quran itu dinasahkan ayat ini sebab apa? Sebab banyak benda. Pertama sekali untuk menguji iman orang Islam itu apa dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana Allah Ta'ala tengok apa yang terbaik bagi manusia. Bukan Allah Ta'ala itu. Banyak. Tapi dalam ayat ni hukum tadi ayat kekal, hukum dia nak dimasukkan. Yang kedua, maknanya dia bukan ayat pertentangan antara satu sama lain. Ya, dia nak kisah dia tu. Sebab jadi nasah dia. Dia nasah ayat dengan ayat. Jadi nasah iaitu hukum dengan ayat. Dia nasah ni banyak. Ada nasah ayat dengan hadis. Ada nasah hadis dengan ayat Quran. Itu banyak tu. Nanti kita bincang. Tetapi sekarang ni nak tolak pendapat yang mengatakan tidak ada nasah. Sebab dia kata kalau ada nasah Quran itu jadi batil. Tidak, jangan pandang begitu. Untuk dinasahkan ada dua waktu tertentu. Yang pertama untuk memberi keistimewaan kepada Nabi. Yang kedua untuk menguji iman orang. Yang tiga Allah Ta'ala untuk meringankan seseorang. Banyak benda lah. Ya, habis. Yang seterusnya kita ambil jenis nasah di dalam Al-Quran. Sebab benda ni kena ngaji. Kalau kita tidak orang dan barang saya kalau satu ketiga ketika tu saya ngajar rumah orang lah. Tapi ada seorang tu saya tak kenal. Lepas dia soal saya tu, dia adalah seorang profesor. Tengok ya. Dia kata ustaz, ketika tu kes berlaku Kastina Seri Dewi Soekarno. Kenal tak nama? Yang seorang yang ditangkap bulan puasa yang minum arak. Jangan sebut faham. Ego Allah. Banyak sana terfaham ni. Ialah musik pun faham. Betul-betul. Surat kuning pun faham. Sebutlah Johor sekali-sekali. Johor dah terbarak. Minta tengok ceramah negeri dia. Cikgu orang Johor. Jadi ada seorang tu dia cerakin, dia minum arak lah. Dia senang kerana Seri Dewi Soekarno. Apabila dia sendiri insaf dia minta Jabatan Agama Islam menghukum dia tentang minum arak ni mengikut hukum Islam. Itu sebab. Jadi bila hukum sebab, sedangkan peruntukan hukum tadi, untukan hukum syariat untuk sebab 40 kali itu datang. Jadi dituntut benda itu laksana pada diri dia. Walaupun peruntukan undang-undang tak ada, tapi diminta dilaksanakan bagi diri dia. 40 kali. Kenapa tak nak buat? Jadi akhirnya Jabatan Agama Islam tak ada buat. Sebab tak ada akta. Kenapa tak buat akta? Kenapa? Akhirnya pusing. Jawapannya tak boleh sebab kerana kita tak ada bukan sebab.
Kita tak ada terkeluar. Kan pelik jawapan. Saya tak ada terima. Di Malaysia tak ada waktu tasbih. Sebab di Malaysia sampai orang yang mati tak tahu siapa pembunuh. Masa waktu tasbih dia mati di Malaysia, tahu tak? Tapi tak tahu siapa pembunuh. Hebat tak hebat tu? Tak faham. Dia punya buat undang-undang. Dan siapa yang bocorkan rahsia kerajaan, dia penjara suami boleh buat undang-undang. Apa sebab dia buat tadi? Bocor rahsia penjara suami. Buat kesalahan, tak ada apa-apa. Komplain. Ini tak faham ni. Berenang bapa tu kau jahat semuanya. Masuk terbalik pula, terlibat. Jadi okey. Di dalam sebab apa lepas kesilapan dia begini. Dia ada sebab aku masuk tu. Aku mungkin laut lalu lupa dah tu. Sebab apa? Profesor tu. Sebab saya kata benda ayat-ayat Quran kena jelas. Lepas tu saya sebut kepo. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu dia profesor. Saya nak tanya sikit lah, dia kata. Dalam Quran ni adakah orang minum arak kena sebab? Tidak. Maksudnya dia ni dia betul ke tak betul? Mana dia main? Aja yang mana? Tak pernah pakai. Kalau orang tanya, ada tak dalam Quran sebut orang minum arak tak? Jawapannya aku tak apa Quran tu ada jawapannya. Jadi saya pun terfikir dia ni nak tanya, dia nak tanya betul ke, dia nak tanya untuk mencari jalan jalan. Kalau saya kata tak ada ayat sebab, buat apa dia gaduh nak berkata semua. Seperti saya kata, ada ayat sebab dalam Quran, wa min wara' sebab. Tu kejutnya. Dia kejut. Dia kata kalau ustaz kata begitu saya minta mana ya? Aku ingat tadi tak tanya aku pula mana. Sebab ayat tanya. Itu katakan benar bicara sebab apa kalau orang mengatakan kalau Quran tu ada nasah, Quran tu mati nak buat apa sekejap kat Allah Ta'ala kata ni ada itu sebab keterangan. Saya kata ada ayat Quran mengatakan wa min sebab dia mahu kita mana ayatnya dia? Enggak. Sebab mereka ni dua Mekah dia. Mana ayat? Saya ingatkan boleh sebut ada tu. Dia tak tanya mana. Dia seolah kena balik dia tu. Dia tak kena tanya. Boleh tanya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tapi ilmu belajar kita belajar dengan profesor itu. Ayatnya cukup mudah. Dia cukup mudah. Saya putar balik sila. Cukup mudah ayat. Cukup senang. Tidak kena cari ayat macam. Lepas tu Allahu Akbar. Okey. Ayat dia firman Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu ayat. Apa-apa yang dibawa datang oleh Rasul nak kamu ambil, dan apa-apa yang dicegah oleh Rasul nak kamu buat. Itu ayat.
Dia tak tanya ada orang tanya. Sebab walaupun dalam Quran tak sebut ayat sebab, tapi secara umum Allah Ta'ala kata diterang dalam hadis yang tersebut, dan Allah Ta'ala kata apa yang dia buat datang oleh Rasul nak kamu ambil. Itu ayat dia lah. Alhamdulillah dia tak tanya apa tu. Dia kata ustaz, itu bukan ayat sebab, itu ayat betul. Bodoh. Biar aku jadi profesor, betul. Gini kan. Tapi saya tak kata gitu lah. Aku bukan Samika. Cakap besar, konon-konon melengket ke Dr. Mazhar. Baru satu kitab, dia 20 kitab. Campur lah, bila orang campur tak pengen-pengen lah. Aku ada hal, aku ada do anytime, bila masa. Kalau suruh perlu pun aku pergi. Tiba-tiba orang tak habis. Betul. Cakap besar mana? Apa itu? Kena jamiah? Tak kena. Astagfirullah. Kalau perempuan tak kenal Tuhan, Al-Jumain dah tak kenal. Itu maksudnya dah. Kita orang kata udah dasar bisa tau. Dia boleh keliru. Dia bawa begitu. Tapi kita kata bahawa jangan faham sesuatu benda tu dari sudut yang satu sudut. Baca. Kalau kamu faham, bila Quran kata gitu, itu baca. Tidak. Tak kena macam tu. Okay. Ada tak dalam Quran Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu dengan Tuhan halal? Ada tak Allah Ta'ala halal dengan Allah Ta'ala haram? Ada. Ada sebab tertentu. Okey, sekarang kita bicarakan jenis-jenis nasakh di dalam Quran. Masa Quran tadi ada nasakh, jenis-jenis nasakh. Baik, apa dia? Nasakh di dalam Al-Quran ada 3 macam. Baru sudah jawab. Ada 3 macam. Nasakh dalam bacaan dan hukum. Sudah. Hukum pun nasakh, bacaan ayat pun nasakh. Baik. Nasakh dalam bacaan tapi hukumnya tetap. Ayatnya dan nasakh tak ada dah. Dan hukum masih ada. Tadi ayat nasakh, ayat dan hukum. Ini nasakh ayat dan tidak hukum. Yang ketiga nasakh dan hukum tapi bacaan tetap. Baca yang gimana? Mau nasakh? Nak nasakh kau dah tadi. Nanti lah. Okey. Ulang balik. Dalam masalah nasakh ni dia terbagi kepada 3. Pertama, nasakh ayat dan nasakh hukum. Ayat pun tak ada, hukum pun tak ada. Yang kedua, nasakh ayat dia kekalkan hukum. Yang ketiga ialah kaum muslimin dan muslimat kalian nasakh dan hukum tapi ayat dia tetap. Itu kenapa? Tapi saya nak bawa tadi keterangan al-jassas itu memang keliru ayat. Kalau dia tanya Allah akan kata man nansakh min ayatin aw nusya na'ti bi khairin minha aw. Allah Ta'ala kata apa yang kami nasakhkan bermaksud kata jasa sah itu. Kalau ada nasakh, Al-Quran itu matilah. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut ada nasakh? Mati dan tentang je. Jumhur dipertahankan. Dia ada nasakh. Tujuan nasakh bukan nak buka batin, tapi ada sebab. Baik, kita kata nasakh dalam Quran ini dari itu. Pertama, nasakh ayat dan nasakh hukum. Ayat tak ada, hukum tak ada. Itu sebab kita tak jumpa dalam Quran itu. Yang kedua pula nasakh dalam bacaan ayat bahasa tapi hukum tetap. Yang ketiga jadi terbalik, iaitu bahawa nasakh hukum tapi bacaannya tetap. Mari kita tengok. Jenis pertama, ayat penasakh, hukum penasakh. Apa dia? Tidak boleh dibaca dan tidak boleh diamal. Kalau kita ada buku ayat Quran macam ni, ayat penasakh, hukum penasakh. Ayat tu jangan baca.
Sebab dia sudah nikah, tak boleh bercerai. Jangan kata baca ayat dan sudah diasahkan, hukum dia tak boleh. Baik. Dan hukum tak dirangan sebab dia telah dinasahkan secara keseluruhan. Seperti ayat penyusuan. Ayat penyusuan. Untuk mengharamkan penyusuan di dalam Quran dulu masih turun pada Nabi SAW, itu daripada Aisyah. Kana bima, ini Aisyah kata kan? Kana bima unzila minal Quran asru radha'ati ma'lumati yuharrimna summa nusikhna bi khamsi ma'lumati fatufiya Rasulullah SAW afahunna bina yaqra'u minal Quran. Ini kata ini bahawa adalah termasuk Al-Quran yang pernah diturunkan 10 kali menusu dan diketahui boleh menjadi kemahraman, kemudian dinasabkan dengan ketentuan 5 kali menusu yang diketahui, maka wafat Rasulullah sedang ketentuan ini masih termasuk dalam ayat Al-Quran yang dibaca. Dia maksudnya pada zaman itu nak jadi susuan ni kena 10 kali kenyang, 10 kali barulah jadi haramnya. Kemudian ayat itu dinasabkan, hukum pun dinasabkan menjadi 5 kali, 5 kali kenyang. Lepas tu mak wafat Nabi SAW, Nabi Maryam kerana Quran. Kami pun bacalah apa yang ada dalam Quran. Itu sebabnya dulunya ada ayat Quran disebut 10 kali. Dan hukumnya adalah menjadi sesuatu 10 kali kenyang. Quran pun sebut. Tiba-tiba ayat sudah masuk dah, hukum sudah masuk dah. Dimasukkan dengan 5 kali saja. Boleh faham tak? Itu sebab mana ayat mudah tak boleh temu dah. Sebab dah masuk. Yang kedua, okey. Habis semula ya. Okay. Sebagian pertama 10 kali menyusu boleh menjadi pengharaman. Berkenaan perkara ini telah dinasabkan hukum dan bacaannya. Sedang bagian kedua 5 kali menyusu itu dinasabkan bacaannya, tapi hukumnya masih tetap. Demikian menurut Syafi'i ayat. Dulu dia kata ayat memasuk, hukum memasuk. Lepas tu mari pula ayat ni pula penyusuan ni 5 kali je pun ayat Quran ni tak ada dah, tinggal hukumnya saja jadi 5. Ini kata Imam Syafi'i. Jenis kedua, sebagaimana dikatakan oleh Zakasi di dalam Burhan, wajib diamalkan sesuatu yang telah diterima oleh umat, sebagaimana diwayatkan bahawa dalam surah An-Nur terdapat ayat yang berbunyi, datuk-datuk dan nenek-nenek apabila berzina, maka rejamlah keduanya selama-lamanya sampai mati sebagai hukuman daripada Allah, sedangkan Allah Maha Perkasa lagi dosanya. Dulu dalam surah An-Nur ada sebut datuk-datuk dan nenek-nenek yang berzina ni sudah kahwin dah, rejam sampai mati. Umar bin Khattab pernah berkata, kalau seandainya tidak ada kekhawatiran orang-orang akan mengatakan bahawa Umar telah menambah sesuatu dalam kitab Allah, tentu ayat itu akan kutulis dalam tanganku sendiri. Ayat itu kutulis, tapi aku takut orang kata Umar tambah ayat. Baik, no pokok syiah dan juga Abu Hayyan meriwayatkan dalam kitab sahih daripada Umar mereka bawanya berkata surah Ahzab itu menyamai surah An-Nur, iaitu berkenaan panjangnya. Kemudian ada kurang berapa ayat, kemudian ada berapa ayat yang dinasahkan. Itu orang kata nasah ayat hukumnya kekal. Umar nak salah tambah baru ayat tu, dan nak tulis tangannya, tapi orang tambah Quran pula sebab ayat yang masuk hukumnya kekal. Baik. Yang ketiga, iaitu banyak sekali terdapat dalam Quran, iaitu sebagaimana dikatakan oleh Zakasi, terdapat 63 surah. Di antara ada ayat tentang wasiat, ijab, bahawa sedekah ketika hendak menghadap Nabi SAW, serta ayat tentang larangan berperang
melawan kaum musyrikin dan sebagainya. Syekh Hebatullah dan Bin Salam telah menyusun satu risalah berkenaan nasakh dan nasakh. Apa ayat yang ketiga ni? Nasakh dan hukum tapi bacaannya tegak. Adil? Apa nak tiga ayat? Hukum dan nasakh dah, tapi ayatnya masih tegak. Apa dia? Di antaranya yang kita belajar kaum muslimin dan muslimat sekalian, iaitu berkenaan dengan ayat tentang masalah kiblat kan. Kiblat kita sebut lagi, tapi hukumnya sudah nasakh, hukumnya sudah nasakh. Dan begitu juga tentang sedekah, iaitu apabila orang ini nak cakap dengan Nabi, dia kena sedekah dulu. Dia kena sedekah, cakap dengan Nabi, kena sedekah baru cakap dengan Nabi. Tapi ayatnya ni hukumnya ke itu semua perkara yang kita muslim dan muslimat kalian nak memuji orang itu tentang Allah, nak memuji orang tentang beriman kepada Rasulullah SAW. Itu tujuan. Sebab kita yakin sudah sempurna, kerana ada lebih baik daripada bahaya ni dan jaga betul-betul. Mungkinkah Al-Quran menasabkan hadis? Sudah. Bolehkah Quran menasabkan hadis? Sudah tentu boleh. Nanti pertanyaan besok, bolehkah hadis memasukkan hukum Quran? Dari Quran. Itu akan dibincangkan. Ada perbincangan yang tidak faham. Mungkin kita kata payah, tapi maklumat kena ada. Sebab nak menghadapi jauh di akhir zaman susah. Yang orang tak kenal. Orang tak kenal mana syariat, mana budaya. Orang tak kenal betul. Susah kalau nak belajar. Saya ambil contoh. Betul lah, saya suka perbincangan malam tadi. Dua panggil seorang profesor yang tinggi. Kalau tuan-tuan nak pakai baju merah, ada raya cik, tak apa, pakai. Nak pakai. Sebab itu mulai. Tapi kalau pakai orang yang songkok dia tu dengan tambah jarum palsu, itu bukan budaya, itu syariat. Amsul cakap lah, jangan marah lah. Tuan Allah semua marah saya. Ada surah hamba Allah bukan macam ni kan? Nak meraih membuli Cina. Bila Cina pakai ada baju Cina. Okay. Apa salah kalau dia pergi raya Cina pakai baju biasa? Pakai pula yang tu. Lepas pakai pula jarum palsu. Yang ibarat apa nama? Anti-jebol. Sebab apa? Rambut palsu ni memang diharam dah. Allah tak ada laknat pakai rambut palsu dan seumpama dengannya, kecuali gigi palsu lah. Jangan cabut lagi masa tu. Enggak. Ia kita masuk sadar tetap sadar. Ini pula pergi pula kain pusat. Dan kisah kan pergi ke siapa sadar tetap sadar memang. Dalam Islam tidak ada halal siasi dan tidak ada haram siasi. Memang haram dan haram. Ini ada orang pula dia cuma halal siasi, haram siasi. Tak kenal tu. Sila pergilah walaupun awak ke rakyat Turki pernah di jalan bak, jangan terkeliru dalam bak ini. Dalam bak hari raya dia mendahului. Nabi kata lah, ijtanibu Allah bi'idihim, jauhilah kamu musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Barulah sembelih lembu, ambil lembu bagi susu. Wah, awak Muslim sampai begitu kena tarik umum India sama ada agama. Kenapa senang? Kamu dah nak bawa kat aku lah tu yang masalahnya. Bidang agama ni ustaz cakap kan.
Ia haram. Tengok haram. Dia kata dia kata haram. Dan dia kata haram dia ada apa bukan? Mana boleh? Dia ada teh kosong. Hantarlah wakil. Cerdik sikit meminta. Hantar wakil. Tak ada ke balik India di sini orang-orang yang jadi wakil dia? Boleh? Tak ada masalah. Yang segang, yang seorang lagi adonannya, Dato' yang pakai dalam sini, sakit hati pasti. Kalau ada orang cakap politik, kalau kita tak kawan politik agama aku. Apakah yang pasal itu haram? Agar betul. Nah, betul lah. Kalau tak mau kita boleh. Sebab ni kita punya budaya yang tentang baru ini. Tak ada tak? Tak ada tak? Ini pakai jalur. Dan ini tak ada pakai jalur. Orang jangan pula jalur tu. Ya Allah. Itulah orang Islam pun dia tak faham tentang agama orang. Dia mari semula. Orang saya aku jangan bawa saya pula. Jangan tu. Benda tu benda soal. Dia tak ada TV kalau tu. Minta maaf nanti dia nak cakap tu terang. Haram apa? Haram. Tak boleh TV majlis mereka. Antum wakil dan pihak mereka. Antum wakil. Yang pula begitu. Yang kantor susul itu pula berjaya. Minta maaf. Ingat dong, saya haram tidak haram. Tidak ada haram siasi dan tidak ada halal siasi. Ramai orang kata sekarang ni ada halal siasi, tak boleh, tak politik, tak boleh. No, dan Islam tidak ada halal siasi. Haram tak haram. Minta maaf itu. Jadi kaum muslim, kesilapan tetap berlaku kesilapan sebab kejadian. Itu saja nak ceritanya. Jangan tinggal. Baik. Itu sebab turunnya Aziz dalam pop. Saya cukup kagum keberanian dia. Dia tampil untuk yang cantik. Satu hari itu pada sejarah itu. Itu sebab bagi dia tidak ada halat siasi. Satu hari. Kita tengok dia. Bagaimana dia kau dia tak apa. Hari jadi sultan. Biar dia datang di sana. Tiba-tiba menarik. Mungkin orang. Tapi itu menghormati dia. Kalau kena aku dah tahu kalau tidak. Kalau aku tersuar banyak. Seorang kata tak apalah. Dia masih menjadi tarian. Dia bilang sultan. Bangun semua. Oh ya Allah, siapa dia tak tahu ini. Haji Main boleh buat dia. Dia kata nanti jadi kursi. Ini dia haram. Aku tak suka. Oh, akhirnya sultan aku yang ini. Yang boleh. Om ni lah kamu keturunan tapi dia pegang pada sekarang insyaAllah nanti tak apa saja orang lain kalau tapi saya tidak dia boleh bangun dia boleh berdiri sebab penyebab dia dia tinggalkan masalah sebab dia uang haji uang amal ni mengaji tak jauh hampir tak jauh itu susah sedangkan itu berkait dengan boleh faham? Nampak mabuk juga tu untuk jadi dari itu saya singkir tu dengan bahawa agama dia tak kira siapa no? Tak kira siapa jangan mabuk lah okay. Subhanallah Assalamualaikum